Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haris Fadilah bin Muhammad Azmir. Nombor matrik D183-11008 akan membicarakan tentang tajuk solat. Solat merupakan suatu ibadah atau perkara yang sangat familiar dengan kita umat Islam. Hal ini kerana kita telah diajarkan untuk solat sejak kita masih kecil lagi oleh penjaga-penjaga kita. Solat juga merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan. Jika kita meninggalkannya, kita akan mendapat dosa, dan jika kita melakukannya, kita akan mendapat pahala. Solat juga boleh diibaratkan sebagai tiang agama, dan hal ini menunjukkan ia suatu perkara yang penting. Mengapa ia dianggap sebagai tiang agama? Hal ini kerana jika kita tidak solat, tidak bergunalah segala amalan-amalan lain yang kita lakukan di dunia ini. Solat juga merupakan perkara pertama yang akan dihisap atau dinilai apabila kita berada di padang mahsyar nanti. Solat dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah solat fardu. Solat fardu. Yang kedua adalah solat sunat. Solat sunat. Solat fardu ini adalah solat yang wajib kita lakukan. Terdapat 5 solat yang wajib kita lakukan, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Yang seterusnya adalah solat-solat sunat. Solat sunat merupakan solat yang digalakkan untuk melakukannya, tetapi tidak berdosa jika kita meninggalkannya. Kita hanya akan mendapat pahala jika kita melakukannya. Antara solat-solat, contoh-contoh solat sunat adalah solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidil Adha dan solat sunat Taubat. Antara ayat yang menunjukkan wajibnya solat itu adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103, yang maksudnya sesungguhnya sembahyang itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Jika kita lihat di sini, Allah sendiri yang mengatakan bahawa sembahyang itu adalah ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Maksudnya kita mestilah melakukan solat itu, dan kita dilarang untuk meninggalkannya kerana ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jika diwajibkan maka kita perlu lakukannya, dan jika dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita kena meninggalkannya. Solat, jika kita mengatakan solat ini adalah susah, solat ini adalah susah kerana kita sedang bermusafir atau kita dalam keadaan sakit, Allah telah memberi banyak rukhsah kepada kita. Contohnya, jika kita berada dalam keadaan musafir, kita dibenarkan untuk solat jamak. Solat jamak merupakan solat yang menggabungkan 2 solat dalam satu waktu, dan kita juga boleh qasarkannya daripada 4 rakaat menjadi 2. Tetapi qasar ini adalah untuk solat-solat yang 4 rakaat sahaja. Dan seterusnya, jika kita dalam keadaan sakit, kita ada solat-solat, Allah telah membenarkan, memberi rukhsah kepada kita supaya kita dapat solat dalam keadaan yang sakit. Contohnya, kita tidak boleh berdiri, kita boleh solat dalam keadaan duduk. Jika kita tidak boleh duduk, kita boleh solat dalam keadaan baring. Dan antara contoh lainnya, jika kita berada dalam kapal terbang, kita boleh solat tanda menghayati waktu solat itu. Jika kita lihat di sini, telah banyak rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu, mengapa kita mengatakan solat itu susah? Janganlah kita beri alasan dengan mengatakan bahawa kita tidak mempunyai waktu untuk solat, kita tidak larat untuk solat, sedangkan Allah telah beri segala-galanya kepada kita. Dan solat merupakan antara satu ibadah yang dapat kita lakukan untuk membalas segala perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Adakah diibaratkan seperti seorang lelaki, dia meminta kepada kawannya untuk membantunya, tetapi apabila kawannya menyuruhnya untuk membantunya, dia tidak membantu. Samalah seperti solat, Allah menyuruh kita solat, tetapi kita tidak solat, dan kita pula mengharapkan bantuan daripada Allah. Oleh itu, apakah dayanya Allah ingin membantu kita sedangkan kita sendiri tidak melakukan perkara-perkara yang disuruh olehnya? Antara balasan orang yang tak solat
Kita dapat lihat dalam surah Al-Mudassir ayat 42 hingga 43 yang maksudnya, setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kalangan orang yang mengerjakan solat. Dalam ayat ini kita dapat lihat bahawa orang yang tak solat tempatnya adalah neraka. Kita mestilah solat kerana ia merupakan perkara yang wajib. Memanglah Allah ini maha pemurah lagi maha pengasihani. Tetapi kalau kita tidak solat, bagaimana kita mengharap kita akan masuk ke dalam syurga-Nya? Di sini saya akan menerangkan juga tentang azab-azab meninggalkan solat. Terdapat banyaknya azab-azab yang telah dijanjikan oleh Allah. Jika kita lihat, solat subuh sendiri mempunyai azab jika kita meninggalkannya. Azabnya adalah jika kita meninggalkan solat subuh satu kali, kita akan dicampakkan ke dalam neraka sebanyak 30 tahun. Di mana di dunia ini 30 tahun itu merupakan 30 tahun itu sama seperti 60,000 tahun di dunia ini. Yang seterusnya adalah solat zuhur. Jika kita meninggalkan solat zuhur, dosanya bersamaan dengan kita membunuh 1000 orang umat Islam. Yang seterusnya adalah solat asar. Jika kita meninggalkan solat asar ini, dosanya merupakan diumpamakan seperti kita meruntuhkan Kaabah. Dan seterusnya solat maghrib. Jika kita meninggalkan solat maghrib, dosanya adalah sama dengan dosa kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan yang terakhir adalah solat isyak. Jika kita meninggalkan solat isyak, Allah tidak akan meredai segala perkara yang kita lakukan di dunia ini. Jika kita minum air yang datang daripada dunia ini, Allah tidak redha. Jika kita makan daripada makanan yang ada di dunia ini, Allah tidak redha dengan makanan dan minuman yang kita makan tadi. 6. Seterusnya adalah siksa-siksa orang yang meninggalkan solat fardu di dunia. Yang pertama adalah Allah akan mengurangkan keberkatan umurnya. Maksudnya di sini umurnya sama seperti umur orang lain, panjang, contoh hidup 60 tahun. Tetapi dia merasakan tidak cukupnya, dia merasakan 60 tahun itu adalah sangat sekejap. Seterusnya adalah Allah akan mempersulitkan rezekinya. Maksudnya di sini dia mencari rezeki sama seperti orang lain, tetapi dia mendapat rezeki amatlah sikit kerana Allah telah menyempitkan pintu rezekinya. Manakala orang yang beriman, Allah meluaskan pintu rezekinya. Yang seterusnya adalah Allah tidak akan mengabulkan doanya. Doa-doa orang yang tidak solat. Samalah seperti yang saya katakan tadi. Kita mahukan sesuatu daripada orang, kita mahu sesuatu daripada Allah, tetapi kita tidak melakukan perkara yang Allah suruh. Dan yang terakhir adalah amal kebaikan yang dilakukan di dunia ini tidak mendapat pahala. Hal ini kerana solat merupakan tiang agama. Jika kita tidak melakukan solat, maka perkara-perkara lain, amal-amal lain tidaklah berguna. Seterusnya adalah seksa-seksa terhadap orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ini juga orang yang meninggalkan solat, apabila menghadapi sakaratul maut, dia akan menghadapi sakaratul maut yang hina. Tidak sama seperti orang yang beriman yang menunaikan solat. Seterusnya adalah berasa haus dan dahaga. Berasa dahaga dan lapar ketika sakaratul maut. Manakala orang Islam, orang-orang yang mengamalkan solat dan mengamalkan segala perkara yang Allah suruh akan berasa tenang ketika menghadapi sakaratul maut. Seterusnya adalah siksa-siksa orang yang meninggalkan solat di dalam kubur. Antaranya adalah Allah akan menyempitkan kuburnya sesempit-sempitnya. Yang kedua adalah Allah akan menggelapkan kuburnya. Dan yang terakhir adalah akan disiksa dia sehingga tibanya hari kiamat. Contohnya, jika dapat kita lihat, ini merupakan suatu perkara yang amat siksa yang amat besar. Jika kita lihat, contohnya kita mati pada hari ini dan kiamat mungkin, saya hanya memberi contoh, kiamat mungkin akan datang 500 atau 600 tahun yang akan datang. Maksudnya kita akan disiksa di dalam kubur selama 500 atau 600 tahun sebelum datangnya kiamat itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Siksa terhadap orang yang meninggalkan solat ni memang sangat besar.
Dan seterusnya adalah seksa-seksa orang yang meninggalkan solat fardu ketika bertemu dengan Allah. Ini di akhirat nanti Allah tidak akan memandangnya dengan kasih sayang sekalipun. Dan yang seterusnya adalah Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosanya. Sebab ini waktu lepas akhirat maksudnya lepas malaikat Mikail meniup sangkakala, segala dosa-dosa yang kita lakukan kita tidak boleh meminta ampun dah. Memang itulah waktu terakhir. Sebelum sangkakala itu adalah waktu terakhir kita meminta ampun kepada Allah. Dan selepas berlaku sangkakala, walaupun kita minta ampun, menangis berdarah sekalipun, kita tidak akan diampunkan. Dan orang yang meninggalkan solat ini akan diseksa dengan azab api neraka yang sangat pedih. Okey, jika kita lihat segala seksa-seksa yang telah dikatakan oleh Allah ini, bagaimana kita seorang umat Islam, seorang manusia biasa ingin menahan segala seksa-seksa ini? Oleh itu tidak tertahanlah kita untuk menahan segala seksa-seksa ini, maka kita mestilah menunaikan segala perbuatan atau ibadah yang disuruh oleh Allah. Tidak hanya solat. Solat merupakan suatu perkara yang kita perlu lakukan dahulu, tapi amalan-amalan lain, jika kita melakukan solat tapi kita tidak melakukan ibadah-ibadah wajib yang lain, kita juga akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya semua ibadah-ibadah perlu kita lakukan dengan ikhlas. Satu perkara lagi, ikhlas merupakan suatu perkara yang amat penting dalam Islam. Jika kita melakukan solat kita tidak ikhlas, maka amalan itu tidak akan diterima. Oleh itu rugilah solat kita apabila kita melakukan suatu solat atau ibadah-ibadah lain dengan dalam keadaan yang tidak ikhlas. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.